أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk hidup di atas muka bumi yang sementara ini. Kemudian Allah nak tengok, Allah nak uji kita, Allah nak tengok, Allah nak lihat, Allah nak dengar apa yang kita buat. Semua itu kan akan kita kena bawa balik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, kita amalan yang baik kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan Allah himpun kita di hari akhirat nanti di dalam surga Firdaus sebagaimana Allah himpun kita di atas dunia ini di dalam taman-taman surga dunia, iaitu orang yang duduk dalam majlis ilmu diumpamakan seumpama duduk di dalam taman-taman surga. InsyaAllah kita juga akan duduk di dalam taman surga di akhirat nanti, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kita terus buat muqaddimah surah Al-Mulk. Hari ini, pagi ini kita tengok ayat 27 surah Al-Mulk, ayat 27. Surah Al-Mulk ada 30 ayat, kemudian 3 ayat sahaja lagi. Untuk nak habis dah surah ni kita tafsir. Sekali mengajar 2 ayat, 3 ayat, 2 ayat, 3 ayat sahaja. Maknanya lama dah kita baca surah Al-Mulk ni. Ya, kemudian habis surah ni pulanglah pada kita nak baca surah mana pula, surah pilih-pilihan kita. Yasin ke, Al-Kahfi ke, surah Sajdah ke, kan? Surah-surah yang berkaitan dengan akhirat kalau boleh. Surah-surah yang cerita pasal kahwin dua tu tunggu saat kan, jangan lagi surah tu. Kita baca surah-surah yang berkaitan dengan akhirat, alam kubur, alam barzakh, siksaan pada mahsyar. Allah cerita di dalam Al-Quran, maka menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka baca dalam sembahyang surah-surah yang berkaitan dengan akhirat. Nabi suka baca surah-surah yang menceritakan berkaitan dengan akhirat. Antaranya surah Al-Qaf, Al-Haqqah. Surah Qaf cerita tentang akhirat. Surah Al-Haqqah, surah Al-Ma'arij, surah apa lagi? Surah Al-Insan. Kan Nabi suka. Ini semua berkaitan dengan akhirat. Maka kita nak ambil sunnah ni, bacalah surah-surah macam tu. Gitu. Nah, baik, kita tengok terus, kita tengok surah Al-Mulk ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabil alim. Baik, dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala dia sebut falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Tatkala orang-orang kafir ini mereka melihat azab hari akhirat. Sebab apa? Ayat yang sebelum ni orang-orang Yahudi duk tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila lagi kiamat? Bila lagi kiamat? Kata kiamat ni nak kena hidup balik. Bila lagi? Ni Allah cerita dalam ayat yang 27 yang last. Ya. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Allah kata apabila betul-betul berlakunya hari kiamat, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar tak percaya kata adanya hari kiamat, orang yang tak percaya kata nak kena hidup balik, mereka itu ketika itu wujuhul ladzina kafaru, hitam mereka itu, muka mereka itu menjadi hitam. Muka segala orang kafir jadi hitam. Takut lagu mana tak tahu lah. Biasa takut muka pucat, takut sampai jadi hitam. Allah sebut di dalam Al-Quran benda akan datang kan? Kiamat tak ada lagi. Allah dah cerita siap-siap. Orang yang ingkar bangun saja di padang mahsyar, tengok-tengok hidup balik, Allah muka jadi hitam legam. Tahu geng ni geng puak-puak kafirnya, geng yang tak percaya pada hari kiamat, muka jadi hitam. Pasal apa muka jadi hitam tu? Takut yang amat sangat sampai muka jadi hitam. Allahu akbar. Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Kata oleh pegawai-pegawai neraka ni, inilah yang dikatakan dakwa yang tidak bangkit hari kiamat. Hari ni, dulu masa di atas dunia dulu, pegawai neraka ni kata, malaikat ni dikata, dulu hari masa di atas dunia dulu, kamu tak percaya dengan Muhammad. Kamu tak percaya kata hari kiamat ni ada. Kamu tak percaya kata mati ni nak kena hidup balik. Hari ni kamu nak kata apa? Tanya macam tu pula. Malaikat ni pergi tanya macam tu, hari ni kamu nak kata apa? Yang kamu dakwa, yang kamu tak percaya di atas dunia dulu. Saya dah pesan banyak kali dah. Kaedah mengaji tafsir, apabila Allah duk sebut, Allah duk tanya orang kafir, Allah duk tanya orang Yahudi, Allah duk tanya Bani Israel. Kita jangan duk buat sedap hati. Kita juga lah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudi itu pun umat Nabi Muhammad. Bani Israel tu, apa dia, Israel tu pun umat Nabi Muhammad. Kita pun umat Nabi Muhammad. Ambil pengajaran. Kalau kita betul percaya kata adanya hari kiamat, bangkit besok, mati nak kena hidup balik. Hidup balik itu nak buat apa? Nak makan nasi goreng. Hidup balik nak tanya amalan kita. Apa yang kamu buat di atas dunia ni? Satu. Ini masalah. Yang ni masalah. Kalau mati, hidup balik terus melenggang-lenggang nak masuk syurga kan, tak apa. Mati masalah nak soal di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini payah. Nah, begitu. Allah kata apa dia? Allah hantar satu pegawai malaikat pergi kata puak-puak kafir yang tak percaya ni, hari ni kamu nak kata apa? Yang kamu dakwa di atas dunia dulu kamu tak percaya, dengan seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabil alim. Wahai Muhammad, pergi kata kepada Yahudi, pergi kata orang yang bantah ni, pergi bagi tahu kepada mereka, khabarkan oleh kamu akan daku, bagi tahu kan, jika dibinasa akan daku dan orang yang mukmin serta aku, atau dirahmat akan kami, maka siapa pilihan segala orang yang kafir mengazabkan yang sangat pedih pada hari kiamat nanti. Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi kata macam tu.
Kalau kamu tengok dua kumpulan manusia, yang satu manusia kena azab, kena seksa, yang satu manusia tak kena azab, dia dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kamu bagi tahu yang mana yang betul. Allah suruh Nabi Muhammad pergi habaq macam tu. Di atas dunia ni kamu tengok satu orang kena penjara, satu orang kena penjara, kena jail. Satu orang tak kena jail, kena nasi lemak sedap-sedap dia. Cuba hang pikat dengan otak hang yang ada, akal yang ada ni, hak mana bersalah, hak mana betul, hak mana tak betul. Di atas dunia ni sudah tentulah hak duduk dalam penjara tu yang ni bersalah. Sudah tentulah yang duduk dalam penjara tu yang tu tak betul. Begitulah Allah berumpamakan. Tapi di akhirat nanti, kalau dah tengok yang ni bersalah, nak kena masuk neraka, baru nak hidup balik, nak minta hidup balik di atas dunia ni, nak buat ibadat, tak jadi dah. Suruh manusia ni berfikir. Tengok hari ni kita tengok kan, apa dia, Turki kena teruk. Allahu akbar. Bermacam-macam hujah. Ada orang bagi tahu kata Turki ni baca Quran pun tak tahu, Quran dibakar. Macam-macam orang duk hantar video kat kita. Wallahu a'lam. Betul ke tidak? Tuan dapat kan? Katanya rukun sembahyang pun tak tahu. Apabila wartawan-wartawan ni ramai pergi interview di seluruh negara, semua pergi sana bantu. Tiba-tiba pergi tanya rakyat-rakyat dia ni, oh, agama Islam macam mana pun kita tak tahu. Quran ditak dan tuan-tuan sampah. Satu video yang terbaru ni, dia ni orang Pakistan, dia bekerja di Turki. Duk kerja ni sapu sampah, jadi siap di masjid ni. Quran dia pakai buang macam tu je. Tapi kita kena ingat, kait balik, apa pun kita jangan cepat menghukum. Kan? Tapi Allah beritahu, aku tidak akan mengazab umat aku, melainkan ada satu kesalahan yang mereka buat, aku bagi amaran. Tidak, dalam Al-Quran Allah kata dia tidak zalim, tapi manusia itu zalim diri dia sendiri. Aku bagi pengajaran, aku tunjuk sikit-sikit je. Macam tu sikit, kita tengok Masya Allah bertindih-tindih manusia mati dalam keadaan macam tu. Ingat tuan-tuan, kan? Allah bagi amaran. Allah saja-saja kita duduk sembahyang, saja-saja Allah nak turun azab, Allah tidak akan turun. Melainkan ada di kawasan kita ni maksiat, kesalahan dengan kita-kita sekali, yang tu tak kisah. Ada kesalahan baru Allah turun azab ni. Allah dia tidak zalim. Macam-macam tuan-tuan. Apa pun kita balik kepada akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Apa agama kita ajar, macam mana ibadat kita, yang tu. Tak heranlah tuan-tuan, Arab Saudi sendiri pun rukun sembahyang tak tahu. Bukan semua, setengah-setengah ada kita pergi interview tak tahu rukun sembahyang. Pasal apa tu? Pasal tak mengaji. Pasal tak mengaji. Tak mengaji ilmu agama. Pergi mengaji nu Amerika, United Kingdom, pergi mengaji hak orang putih. Ambil dalam bidang dunia. Apabila ambil dalam bidang dunia semata-mata, bidang akhirat jahil dia. Bukan kerana bangsa, tetapi kerana siapa pun kalau tinggal daripada majlis ilmu, jahil dia. Kita yang belajar pagi ni, apa yang menekankan kita? Kejahilan yang menekankan kita. Maka di situlah kita nak kena belajar untuk menjadi faham ilmu agama. Baik, balik pada ayat tadi. Ya. Kemudian qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Wahai Muhammad, Tuhan Ar-Rahman, seru kamu pada menyembah Tuhan Ar-Rahman, dan telah kami beriman dengannya, dan ke atasnya, ke atas Allah kami bergantung dan berserah sepenuhnya. Bagi tahu kepada Yahudi ini, apabila diturun azab, tidak ada satu Tuhan pun yang boleh melepaskan mereka itu daripada azab, melainkan Tuhan Ar-Rahman. Tuhan inilah yang kami sembah, Tuhan inilah yang kami beriman, Tuhan inilah yang aku serukan kamu semua untuk sembah dia. Bukan Tok Kong ni,
Ni tokong depan mata kamu ni, dia bukan Tuhan. Kerana dia tak boleh bagi manfaat kepada kamu, dia tak boleh bagi madarat kepada kamu. Kamu jentik Tuhan kamu, tokong ni jentik kat hidung dia, dia nak tampar kita balik pun tak boleh. Macam mana manusia pergi sembah benda keras itu? Tak bernyawa, tak bergerak, tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi madarat kepada kita. Tapi nampak macam mana? Kan? Nanti kita mengaji dalam kitab kita ni pagi ni, rukun iman. Kita akan bahas bagi panjang tentang qada, beriman dengan qada dan qadar. Kalau sempatlah. Kan? Baik, habis itu. Kemudian fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Dan lagi kamu ketahui, hei segala kafir-kafir, ketika lihat azab itu, betapa ia pada menyesatkan, pada nyata pada jalan agama, iaitu kamu sebab tinggal ikut Allah, kamu tak ikut Rasul, kamu tak ikut kitab Allah, kamu tak taat apa yang Rasul bagi tahu kepada kamu. Di dunia ini kamu dah tengok azab, tapi di akhirat azab dia lebih dahsyat lagi yang kamu tak nampak. Puncanya, sebabnya kamu tak ikut Rasul yang kami seru, yang kami suruh pergi berdakwah kepada kamu. Tunggulah, Allah kata begitu. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Kata olehmu wahai Muhammad, khabarkan olehmu wahai Muhammad akan daku, jika aku jadi telaga tu kering, telaga kering, perigi kering, tak ada air, bolehkah tokong-tokong itu suruh penuhkan air balik? Kalau tokong itu power suruh. Allah kata apa dia? Paman ya'tikum bima'in ma'in. Kalau aku bagi kering telaga tu, suruhlah tokong-tokong mereka itu bagi penuh balik air dalam telaga tu. Nah, kerana diibarat, dicontoh masa dulu zaman Rasulullah, sumber air menjadi penting. Ya? Buat contoh macam tu, telaga kering, suruh tokong kamu ni, kamu kata tokong ni boleh bagi rezeki kepada kamu, suruh tokong tu buat bagi penuh beli air. Apabila aku nak kering, bagi kering telaga tu. Boleh tak? Tak boleh. Tokong bergerak pun tak. Tokong tu pun yang nak boleh ada manusia yang buat. Patutnya suruh tokong tu sembah manusia, bukan manusia sembah tokong. Tu baru betul. Ya? Kenapa? Kena manusia yang menjadikan tokong, bukan tokong menjadikan manusia. Yang inilah yang Allah yarham Tuan Guru Nik Aziz selalu dia duduk ceramah. Dia Perdana Menteri, dia duduk ceramah kepada orang-orang yang bukan Islam, dia duduk selit-selit benda ni, kan? Mudah-mudahan dapat hidayah, ada tak dapat hidayah. Tuan Guru Nik Aziz, kalau saya selalu mengikuti ceramah dia mana-mana, kan? Selalu dia sedih dalam ceramah politik, tapi masuk juga, masuk. Kita ada Tuhan, kita ada Tuhan, dia kata. Ya, carilah Tuhan yang sebenar, Tuhan boleh bagi manfaat pada kita. Orang Cina ada ceramah dia. Itulah dakwah seorang ulama. Begitupun walaupun macam tu, ada orang tak suka dengan dia tu jauh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling adil, tak pernah buat apa, sedangkan mereka sendiri yang menggelarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dengan Muhammad Al-Amin. Seluruh Mekah gelar macam tu. Muhammad ni yang boleh dipercayai. Duk gelar macam tu, tak beriman juga. Gelar saja. Dia ni benar, dia ni percaya, kita boleh harap kat dia. Dia tak pernah cakap bohong. Aku tengok dia daripada kecil sampai besar, tak pernah dia buat perkara yang tak elok. Tapi apabila Nabi beritahu kat dia, tak percaya pula. Tadi dia dah habaq kata kau ni boleh percaya, kan? Begitulah apa dia? Puak-puak ni Arab ni tuan-tuan. Oh begitu dia, ya. Patut dia akhirat nanti, dekat hari kiamat nanti, akan datangnya, turunnya Imam Mahdi. Tidak? Itu tanda-tanda kiamat, turunnya Imam Mahdi. Kemudian Imam Mahdi ni ada tentera-tentera dia.
Siapa tentera dia? Bani Tamim. Orang cari siapa Bani Tamim ni? Siapa Bani Tamim ni? Sebahagian ulama mengatakan Bani Tamim, tentera Imam Mahdi. Bani Tamim, tanah Melayu, tanah Mim Melayu, orang-orang kita. Dia tak ambil orang Arab. Sebagian ulama kata, ni kita ni Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, dia panggil tanah Melayu. Kita akan jadi tentera Imam Mahdi. Dia tak ambil. Kenapa? Geng ni, geng di sana, hak jenis bergaduh sama sendiri. Kacau bilau di sana dengan akhlak dia tak berapa cantik. Kita tuan-tuan pergi Mekah, orang puji. Oh, bagusnya orang Malaysia, akhlak baik. Dia, kita duduk tengah baca Quran, dia langkah. Betul tak ada? Kajian? Kita duduk tengah sujud, dia sepak tegak kita. Kita dah pergi sana, orang sujud, kita tak akan langkah. Bukan kata orang sujud, orang semayang, kita tak berani nak lalu depan. Dia nak akhlak cukup baik. Ni, wallahu alam, itu ijtihad ulama mengatakan kita jadi Imam Mahdi, tentera Imam Mahdi. Bani Tamim. Tamim, Mim, tanah Melayu, orang tanah Melayu. Lepas tu kita kalau pergi Arab, dia panggil orang Jawi kita. Tidak? Orang Jawi ni Jawi, semua Jawi. Tapi sayang kita tak tahu baca Jawi pula lah. Kan duk baca hak orang putih juga. A juga, B juga, C juga. Sedangkan kita orang Jawi tak tahu baca hak dia pun nak kena praktis balik lah kan. Ni satu masalah. Siapa punca menghilangkan huruf-huruf Jawi, dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala esok di hari akhirat. Kenapa dia? Allah sudah bagi nikmat kepada orang Nusantara ni, kita ni bagi nikmat apa? Huruf kita sendiri, Jawi. Bahkan hebatnya huruf Jawi itu ada huruf daripada huruf-huruf Al-Quran. Ada ba ta dalam Al-Quran. Ada tak tulis Jawi kita ba ta? Ada tak tulis ABC dalam Al-Quran? Tapi dah ada tangan-tangan yang tertentu diberi kuasa kepada dia dipadamkan huruf-huruf Jawi ni, tak boleh belajar. Dia belajar bahasa orang putih saja. Ada tu. Ada. Esok dia kena jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia tak ada huruf, dia bertumpang pada huruf orang lain. Ada bangsa-bangsa macam tu. Tidak ada ketumpang huruf orang lain. Kita ada huruf Jawi, huruf Cina, ada bangsa Cina, tulisan Cina dia. India ada tulisan dia. Apa kita nak tumpang pada tulisan orang lain? Kan? Sehingga menghilangkan tulisan-tulisan kita lenyap hari ni tuan-tuan. Tak boleh baca Jawi. Dulu kita ada surat khabar Jawi, kan? Papan-papan tanda tulisan Jawi. Tak ada, anak kita lagi tak tahu baca. Begitu. Apabila tak tahu baca, susahlah nak baca Al-Quran. Hari ni saya jumpa Quran Rumi, bahasa Rumi. Satu tak ada Jawi, tak ada huruf. Haram buat Quran macam tu. Tak boleh, mesti kena ada Al-Quran juga di atas, kan? Huruf Al-Quran, lepas tu barulah kalau nak tulis bahasa bismillah macam mana baru boleh, mesti kena ada Al-Quran. Tapi tak ada satu Al-Quran. Saya dapat kawan saya daripada Kajang, dia hantar, ada Al-Quran macam ni, tak ada satu pun bismillah, dia tulis bismillah bahasa Rumi. Haram, ciptaan tu haram, tak boleh. Jangan baca Al-Quran tu, belajar juga baca Al-Quran. Pasal apa? Saiki nak sebut payah, tak betul. Contoh Ramadan, cuba baca Ramadan, dia bagi dal, padahal dha, kan? Banyak lagi begitu. Wallahu alam. Mudah-mudahan mukaddimah ni menjadi pengajaran kepada kita. Lepas ni kita bincanglah nak baca surah apa pula.